Fikir aku nak buat video malam-malam duduk. Senang ke sini, lepas tu baru okey. Macam tu lah. Okay. Start Hai, Assalamualaikum. Okay, so ini nak panggil kau ke, nak panggil aku ke, nak panggil saya ke, nak panggil awak ke, nak panggil Ayu? Saya lah kan, okay. So, ini saya punya video yang pertama. Dah malam dah pun, tapi tak sengaja buat video saja nak bercakap kan. So, baru beli macam dia punya, hari tu order ring ni, bagi nampak layar tengok muka kan. Order kat Shopee je, murah gila, dalam RM30 dalam RM30 macam tu. So, lately ni, so saya ada buka Instagram. So, jadi saya banyak upload video Zumba lah, video saya workout, and then video saya kadang-kadang video saya gemuk sebelum ni, dan video saya sekarang. So, jadi malam ni saya nak buat video, orang kata macam mana saya boleh turun berat badan. Tapi sekarang tak kurus pun. Sekarang biasa je lagi, maksudnya dah biasa-biasa je. Masih lagi orang kata pipi pun masih lagi mengembang, tapi tak apalah, still orang kata BMI dah okey. Okey. Yang pertama, cerita dia macam ni. Dulu orang kata saya bukanlah orang yang memang daripada kurus gemuk, tak ada. Memang saya dulu daripada gemuk sampailah saya universiti, masa tu universiti dekat degree kat ATM Shah Alam lah. So dah lama kiranya, masa daripada zaman sekolah rendah memang dah badan berisi. Memang masa tu orang kata sekolah rendah pun biasalah kita ni bila badan gemuk kan, badan gemuk mestilah orang kata persepsi orang tu macam alah kena bully, macam tu, kena bully lah. Jadi masa tu memang tak fikir pun nak kurus ke ataupun nak cantik ke. Sekolah kan sekolah rendah masa tu, walaupun masa sekolah campur kan, sekolah campur masa tu. Jadi dah sekolah rendah macam tu. So bila dah masuk ke sekolah menengah pun sama juga. Masa tu berat dalam dekat 70 lebih jugalah masa tu, dekat 70 lebih. Masih lagi tak ada, orang kata tak ada motivation lah untuk orang kata nak lose kita punya badan. So masa tu sekolah perempuan, sekolah konvent lah, konvent Kelang perempuan masa tu. Jadi kita pun relax lah, tak ada fikir apa sangat kan. Tapi bila masuk lelaki masuk, kita macam wow, macam tu kan. So kita impress lah sebab lelaki masuk sekolah kita orang, sekolah konvent masa tu kan. Jadi tapi masa tu sekolah orang kata masa tu pun gemuk lagi. So macam alah, tak ada fikir sangat. Masa tu pun tak ada fikir nak cantik, nak apa semua, tak ada kan. Mungkin masa tu trend orang kata trend ke arah kecantikan tu tak sama macam sekarang ni. Jadinya masuk ke zaman matrik. Matrik masa tu setahun dekat Kelantan. Masih lagi juga sama, orang kata badan yang sama dan makin membesar. Sebab masa tu lepas saya SPM, saya kerja dekat Kublok. Dan masa tu memang hari-hari saya minum air Kublok yang milk tea tu kan. Sekarang kan orang pakai apa, Chat Time, pakai Tea Life, semua Starbucks semua kan. So masa saya kerja Kublok, dah kerja Kublok memang hari-hari masuk kerja je minum milk tea. Masuk kerja je minum milk tea sebab memang masa tu free tau, tak payah bayar langsung. Bila dah hari-hari, orang kata masa tu kerja nak dekat berapa bulan 4 bulan kot rasanya, ke lebih daripada 4 bulan. Tak silap lah. Masa tu masuk je matrik, kau naik mendadak tau. Memang naik gila mendadak. Lepas tu dah lama-lama tu dah masuk matrik setahun dekat Kelantan. So masa tu saya pun first batch dekat Kelantan. Pun sama juga, tak fikir nak cantik ke apa. Tapi masa tu matrik, masa start saya kerja, muka pun dah start, orang kata dah break out masa tu. Lepas tu matrik pun dah start juga, orang kata start dah break out sikit-sikit, bahagian apa dahi, bahagian ni semua, tapi tak nampak sangat masa tu.
So masa tu memang fikir tak apalah setahun fikir nak study, tapi tak perform pun, biasa-biasa je, asyik-asyik je. Lepas tu masuk degree dekat UiTM Shah Alam. So start UiTM Shah Alam ni Sem 1 mungkin korang yang kawan-kawan lama tu dah kenal, dah tahu saya ni macam mana dulu dan macam mana sekarang. So diorang dah kenal lah, sebab kita orang sama kelas, sama-sama orang kata sama-sama belajar, dah tahu kan. Lepas tu bila masuk Sem 1 masa tu 2015 ke pandang kamera ke pandang betul? 2015. So 2015 masa tu saya Sem 1. Saya masa tu masuk kelas tarian. Maksudnya bukan kelas tarian, masuk pertandingan tradisional sebab masa tu kat matrik saya ada join satu traditional punya pertandingan. So kita orang macam masa tu saya saja masuk. So saya pun turunlah, member saya lead traditional punya nari bla 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 semua tu kan. So saya macam tak apalah, try lah kita masuk. Pada masa memang gemuk masa tu, memang masa tu tapi tak cacah 80 lah, rasa dalam 70 lebih. Tapi orang kata sebab saya punya tulang ni besar, so memang gemuk lah masa. Tapi nanti saya akan tunjuk lah gambar-gambarnya macam mana. Lepas tu dah masuk Sem 1 tu. Lepas tu masuk 2016 masa tu bersin pula 2016. Lepas tu masuk ada satu orang kata audition. Bukan, masa tu saya duduk college dekat UiTM Shah Alam. So ada satu audition ni, dia cakap Aerodance. Nama dia audition tu lah untuk Aerodance Sukol. Sukol tu masih sukan antara college. Sebab masa tu under UiTM lah, kiranya sukan antara college-college yang ada dekat UiTM je. Jadi masa tu saya pun nak cubalah kan. So bila cuba tu ada orang tu dia orang kata ada orang kata mungkin dia orang lama lah kot masuk join benda-benda sini. Dia akan record. Bila dia record masa tu saya buat lagu apa saya tak ingat lah, tapi record dalam 3 minit macam tu ke 2 minit macam tu dia record. Bila dia record, saya tengok balik, ya Allah, gemuk gila aku kan, macam ni ke aku punya badan. Tapi tak apalah, try lah kan. Masa tu fikir tak dapat kot, sebab memang masa tu yelah, sukan apa je kita boleh main kan. Dulu pun tak adalah atlet pun kan, badan besar gemuk kan. Lepas tu dah masuk competition tu, tiba-tiba sini tu cakap awak Fatin kan cakap. Tapi masa tu orang pun ada jugalah orang cakap panggil Ikin je. So masa tu kawan-kawan pun cakap okey panggil Ikin je. Lepas tu bila sini tu cakap Fatin, awak boleh tak datang kita punya training sekian dia kata macam tu. Jadinya dia kata kenapa saya dapat ke, dia kata awak dapat sebab kita punya coach, kita suka awak, dia kata macam tu. Macam suka kan. Cakap tu macam macam mana dia suka aku ni, sebab masa tu memang tak tahu, memang kayu memang langsung zero memang tak tahu apa. Lepas tu lama-lama tu okey, try lah, pergilah masuk dia punya, orang kata dia punya kelas diorang, orang kata training session. And training session masuk masa tu semester 2 2016 masa tu 2016. Jadinya dah masuk coach tu mula garang lah, of course lah, kita panggil coach mestilah garang kan. Jadi bila dah start training semua, dia pun cakap awak boleh pick up ke, awak boleh ke nak ikut bilagu semua. Dia cakap okey, boleh lah, try lah, saya cubalah. Macam lama dia cakap okey. Tapi start saya masuk competition Sukol masa tu 2016. Jadinya masa kita kalah sebab yelah semua budak baru. So sini semua dah, orang kata dah keluar dah habis study. Jadi saya yang junior ni, saya pun buat geng saya seorang. Lepas tu kita orang dah join, kalah. Dan masa tu kita orang pakai baju striking gila. Kak Izzah dia suka buat kita orang striking sebab dia kata dia orang nampak kita. So masa tu ikutlah sebab dia coach kan. Jadinya orang kata itu kita punya signature kita orang, mewakilkan college kita orang masa tu. Dan
bila kalah tu ialah training. Lepas tu macam fikir kau dah lah tergedik-gedik menari macam tu kan. Lepas tu badan kau berat lagi. Lepas tu orang tengok dengan badan kau pembam macam tu kan. So masa tu saya fikir nak kurus masa tu. Jadinya start 2016 saya dah fikir okey lah, saya macam nak fikir nak kurus, nak orang kata nak bagi badan tu orang kata lagi sesuai dengan kita punya, orang kata dengan umur kita, supaya tak adalah lebih, orang kata tak ada gemuk sangat, tak ada kurus sangat macam tu lah. Jadi bila kita ada coach kan, kita masuk orang kata competition audience tu, kita ada coach. So dia pun yang guide saya lah masa tu. Dia yang guide, dia kata okay, you makan macam ni. So dia bagi tahu. Jadi masa tu pun saya pun follow juga dia punya cara dia, dan juga saya pun kadang-kadang tengoklah YouTube, tengok kat Instagram. Masa tu tengoklah apa tips-tips dia semua. Tapi kebanyakannya apa yang saya buat, semestinya apa yang awak buat pun akan menjadi. Dia berlainan. Dan apa yang saya buat dulu sebenarnya adalah benda-benda yang sangat-sangat hardcore, yang semua orang rasanya tak semua orang yang boleh buat. Contoh, dulu saya start diet 2016. Saya pernah 1 bulan tu, bulan puasa, saya 1 bulan saya makan laksa aja buka puasa. Dan masa tu sahur saya makan roti wholemeal 2 keping dengan peanut butter. Itu je. Lepas tu dengan kurma masa sahur, kurma masa buka puasa. Jadi itu saya punya orang kata progress saya dulu sebelum saya sekarang lah kiranya. Tapi tak semestinya orang cakap bukanlah kau kena jaga makan saja, benda tu akan efek. Bagi saya, awak kena dua-dua, senam dan juga jaga makan. Tapi jaga makan tu lah benda yang paling wajib, yang paling kena jaga daripada senaman. Dua-dua tu kena ada. Jadinya berbaik pada cerita tadi 2016 tu dah settle semua. So saya pun sementara, sebab kita orang kata game tu dia ada 2000, orang kata setahun sekali. Jadi bila dah game tu dah habis, kita pun kalah masa tu, saya pun start workout. Saya hari Zumba. So untuk macam korang yang nak tahu apa je yang saya buat dulu saya tak ada pun rekod dulu apa macam mana. Maksudnya saya sekarang dah ke arah ke suka Zumba. Orang kata dah tahu ikut step semua, apa benda step yang orang-orang buat semua. Jadinya bila saya dah start workout, saya start dengan jogging dan juga saya start jaga makan dan termasuk Zumba. So bila saya dekat UiTM tu, kita punya masa tu orang kata banyak masa terluang daripada kelas dan daripada event-event orang kata, ataupun orang kata kelas-kelas yang lain lah. Lepas tu saya pun ada member Ika. So dia lah member saya, dia yang orang kata hari-hari kita orang Zumba. So daripada situ kita pun bila kita dah Zumba, orang dengar masa tu. So bila orang dengar, benda tu akan orang kata attract orang lain yang dekat dalam college tu juga. Jadinya kita cakap lah masa tu, so cakap orang-orang yang nak join kita orang Zumba tu, datanglah. Orang kata benda ni satu exercise juga, tak semestinya korang spesifikkan exercise tu je yang korang fikir. Okay, korang nak jogging je, korang nak skipping, tak ada. As long as korang keluarkan peluh, benda tu pun dah orang kata dah one of the, orang kata salah satu sports yang boleh orang kata keluarkan peluh korang. At least macam nak bagi korang punya stamina tu lah. Macam tu lah. Itu yang saya buat lah. Sebab bila kita ni orang kata berkurang, orang kata senaman tu kurang. Jadi kadang-kadang kalau saya ni, dia badan saya akan jadi berat dan jadi lemah, orang kata macam tu lah. Korang katalah, saya lah kata sebenarnya benda tu sebab dia bergantung pada individu lah. Ada setengah orang memang dia jenis yang suka bersukan, tapi bila saya ni dah mula untuk bersukan masa tu, dia jadi orang kata tough. Memang badan sakit-sakit masa tu, tak larat, nak demam pun ada masa tu tau. Berbalik pada sekolah menengah masa tu, saya kan duduk asrama. Saya duduk asrama dulu selama 5 tahun. Tapi sekolah konvent, tapi duduk di asrama. Dan masa tu tingkatan 1, saya pernah pingsan sebab naik turun tangga tingkat 3. Maksudnya tu duduk asrama, naik tangga. Jadinya
mungkin kita jarang orang kata bersukan apa benda, jadi tak larat, jadi terus pengsan. Pengsan, so masa tu tak sedar diri lagi, tak fikir lagi kau ni gemuk ke apa, tak ada, masa tak fikir apa. So bila start, orang kata mungkin sebab masa tu umur pun dah meningkat, lepas tu fikir kau dah degree masa tu kan, macam orang kata kita punya surrounding kita pun benda tu sebenarnya serba sedikit akan orang kata memberi kesan kepada kita sebenarnya. Jadi orang kata bagi saya untuk mengubah benda yang kita nak ubah ni, sebenarnya kadang-kadang paling besar dia punya impak dia, sebenarnya orang kata paling besar dia punya impak sebenarnya ialah orang sekeliling kita. Itu yang orang kata bagi saya lah, benda tu akan memberi efek lah dekat saya macam sekarang ni lah. Dan bila saya dah start workout semua, benda tu agak makan masa lama sebenarnya. Saya rasa lebih kurang nak dekat 2 tahun, sebab saya jenis yang macam nak cakap konsisten, tapi kadang-kadang tu kita macam rasa macam nak give up. Sebab yelah, you kena fokus, you kena disiplin, and then you kena, paling susah you tak boleh tengok orang makan. Kadang-kadang kan kita tengok orang makan aiskrim, and then kita tengok orang makan benda-benda yang kita nak makan, benda manis-manis kan. Siapa je tak nak benda manis, betul tak? Jadi bila kita dah macam dah alamak, dah nak give up, and then sebab apa tak, korang tak ada tengok result macam tu. Benda ni kadang-kadang result dia makan masa. Tapi orang kata bagi saya, you kena betul-betul fikir you nak kurus macam tu lah. Tapi korang kalau macam betul korang nak lose weight, korang jangan terlalu push. Itu yang penting, sebabnya kalau korang terlalu push, benda tak akan jadi. Dan benda tu akan jadi dalam tempoh yang sekejap je, takkan lama, takkan maintain benda tu. Kalau macam korang dah lose secara mendadak 5 ke 10 kg dalam masa yang dekat, korang akan cepat naik. Ini adalah benda yang saya rasa betul, benda yang orang kata fakta lah dalam dunia, orang kata dalam konsep kesihatan tu. Ini yang saya tahulah, orang kata saya baca sikit-sikit pasal bab-bab kesihatan ni. Jadinya korang buat secara slow and steady. Okay, slow and steady. Dan bila masa tu saya dapat result dah tahun 2017 kalau tak silap, ke ujung-ujung 2017 kot rasanya. Masa tu saya tak ada pun timbang ke setiap bulan ke 2 bulan sekali, tak ada setiap timbang pun. Masa tu saya relax je. Saya fikir okay, pagi wajib makan, tengah hari wajib makan, petang sebelum pukul 8 atau sebelum pukul 7 wajib makan. Dan ada antara pukul 10 dan juga pukul 4 korang wajib ada snacking. Snacking tu sama ada snacking saya wajib buah apple. Kalau tak ada buah apple ataupun buah yang saya daripada buah apple lah, apa-apa buah, as long as buah. Sebab manis buah tu berbeza daripada manis yang korang ambil daripada gula ataupun apa-apa extra gula. Contoh macam gula-gula apa-apalah yang berkaitan dengan orang kata lebih extra, yang bukan orang kata original punya gula. Dan apa yang saya makan dulu masa saya belajar dan saya turun selama 10 kilo. Saya turun sebanyak 10 kilo, sebanyak 10 kilo. Pagi saya wajib makan. Benda paling wajib ialah you kena makan pagi. Benda tu akan, orang kata dia akan ubah you punya metabolisme. You all lah, sama daripada korang macam saya punya metabolisme saya rendah. Dan bila saya cuba ubah saya punya, orang kata, pemakanan saya, contoh macam dari segi makan pagi, so benda tu akan sedikit akan ubahlah korang punya, mungkin akan sikit lah, tak banyak, tapi bergantung pada korang punya cara penjagaan. Tapi apa yang saya bercakap kat sini, korang jangan fikir benda tu secara pantas ataupun cepat. Sebab benda-benda macam ni, yelah korang dah gemuk dulu berpuluh-puluh tahun ataupun berbelas-belas tahun, lepas tu korang nak expect korang kurus dalam masa sebulan 2. Mana punya macam tu, betul tak? Jadinya itu dulu yang saya fikir lah. Saya pun fikir dulu macam tu, nak cepat je. Padahal tak boleh, sebenarnya tak boleh. Benda tu tak boleh dan benda tu tak tahan lama. Jadinya bila dah settle semua, maksudnya bila saya dah jaga makan, and then bila masa tu dah turun 10 kilo,
masa tu orang tegur saya, kawan-kawan saya panggil saya Ikin lah. So ada setengah orang panggil saya Fatin. Dia tegur, Ikin, kenapa kau macam kurus Macam kurus. Kata, ya ke? Masa tu memang tak ada pun check berat badan, tak ada. So masa tengok diri macam biasa je, pipi tembam lagi, badan pun macam lengan pun besar, apa pun besar masa tu, perut pun boncit kan. Perempuan kan, mesti ada perut boncit. Lepas tu dia tegur pun, ada orang tegur lagi pun sama juga. So saya balik rumah, saya cuba baju-baju yang sebelum saya pakai, dan betul memang banyak baju yang dah besar-besar dan saya tak pakai, dan orang kata badan dah seringan. Bila badan dah seringan tu rasa macam suka lah, aku dah kurus kan, macam tu. Jadi bila ada satu hari tu pun coach pun cakap, Ikin nampak kurus lah, mungkin sebab Ikin jaga badan. Lepas tu dia akan ubah you punya, orang kata, dulu umur saya baru 21, 20, 22 kan. Jadi bila you dah start lose weight, dia akan ubah you punya muka menjadi awet muda. Macam tu. Jadinya okey, berbalik pada yang makan tu, makan pagi, tengah hari dan juga malam sebelum pukul 7 ataupun pukul 8. Saya punya makanan wajib tengah hari masa tu nasi. Wajib nasi, tak skip langsung tak skip. Tapi makan segenggam je, segenggam, dan lauk dia wajib ada sayur. Tak kisah apa-apa sayur pun, kalau kena wajib ambil. Kadang-kadang tempe tu pun, kadang-kadang saya ambil 2 lauk, kadang ambil 3 lauk. Tapi saya tak ambil kuah. Saya tak ambil kuah dia. Saya cuma, korang kata makan kering lah. Tapi korang kena fikir benda-benda macam ni pun boleh kenyang. Especially korang makan nasi, mesti kan kenyang punya. Orang kata kenyangan lama. Sebab nanti pukul 4 korang akan ada snacking buah. Jadinya pagi whole meal 2, keping whole meal. Tengah hari snacking pukul 10. Dan juga tengah hari makan nasi. Bagi saya wajib nasi segenggam dan juga lauk, mungkin ikan bakar ataupun ayam ataupun apa-apa benda yang berkuah. Korang boleh ambil je, tapi ambil dia punya ayam atau ikan je tanpa kuah. Dan juga sayur tu korang ambil je, tak kisahlah sayur goreng ke tak apa, ambil je, tapi jangan banyak lah. Tapi kalau boleh lauk sayur tu lebihkan portion nasi, maksudnya lebihkan lauk daripada portion nasi. Dan juga pukul 4 korang akan ada snacking juga. Snacking pun buah juga, saya dulu ambil buah apple. Dan juga makan malam saya tak makan nasi sebab saya tengah cara makan nasi. Jadi malam orang kata untuk korang elakkan untuk elakkan korang daripada lapar tengah-tengah malam, korang wajib makan nasi sebelum pukul 7 atau pukul 8. Makan benda macam saya dulu makan mihun soup. Saya suka dulu kwetiau soup, mihun soup. So benda yang bersup-sup lah. Jarang saya ambil benda yang bergoreng, nasi goreng tak ada. Sebab saya masa tu saya punya mindset masa tu, saya akan elakkan benda-benda yang bergoreng. Contoh macam tu lah, nasi goreng. Benda yang bergoreng lah, nasi goreng ayam lah, nasi goreng bla-bla-bla, semua tu lah. Segala macam nasi yang bergoreng lah. Jadinya apa yang saya sarankan, nasi putih adalah nasi yang paling terbaik daripada nasi goreng. Jadinya nasi boleh makan, tak masalah. Nasi tak salah, ingat, nasi tak salah. Tapi portion yang korang ambil banyak tu lah dah salah kalau korang betul-betul nak kurus. Dan masa tu pula, bila saya dah berbalik pula, masa saya dah gemuk. Masa tu pula saya punya muka matrik. Masa tu zaman matrik, saya matrik 2014 sampai 2015. So 2015 sampai 2018 saya degree dekat UiTM Shah Alam. Lepas tu muka saya start break out betul-betul teruk masa tu SEM 1 2015. Sangat teruk. Saya punya dahi sini semua. Sini. Teruk gila. Ni semua ni memang teruk sangat-sangat. Dia macam keluar jerawat yang nanah-nanah tu. And then merah-merah. Dan muka saya masa tu macam rasa macam nak terbakar lah. Bila setiap kali kita cuci muka, kita akan rasa macam pedih-pedih. Jadi masa tu mak saya cakap, try lah orang kata satu produk ni. Saya tak nak sebelah produk apa. Dan muka saya masa tu makin merah dan makin orang kata teruk lah. Dia semua ni semua teruk gila. Lepas tu macam fikir
Lah kita nak pergi kelas. Lah nak pergi kelas. Tapi kelas ni semua campur lagi perempuan. Segan lah kan. Masa tu kan belum COVID lagi. So kita akan tak adalah pakai mask, tak ada kan. Selalu pakai mask masa tu. Orang fikir kita ni sakit. Jadi masa tu kita pakai le biasa. Keluar pun pakai sunscreen je masa tu kan. Tak ada makeup masa tu. Memang saya daripada dulu sampai sekarang, saya kalau keluar mana saya tak ada makeup kecuali saya pakai sunscreen dan juga moisturizer. Sebab saya tak pandai makeup masa tu. Lepas tu dah masuk SEM 1, SEM 2, muka saya teruk masa tu. Teruk sangat-sangat. Saya malu sangat nak masuk kelas. Ada juga orang bertegur kenapa muka teruk, kenapa kan. Jadi masa tu segan lah. Kita dah masuk degree masa tu. So orang tengok pun macam segan. Okay, sambung. Okay, dah nak beres cerita ni. Lepas tu bila muka kita teruk, sangat-sangat teruk masa tu, jadinya tengok TV masa tu. New York Skin Solution. Bila kita dah try, saya dah try one of the product yang mak saya suruh try. Makin teruk, mak cakap kita apa, kita try. Tengok TV ada keluar, New York Skin Solution serendah berbelas-belas ringgit. So kita macam, murahnya kan. So pergilah New York Skin Solution. Dah pergi New York Skin Solution. Saya ingatkan makin okey. Tapi lama-lama makin teruk. Dan harga dia bagi saya masa tu sangatlah mahal. Dan saya rasa tak mampu dah masa tu dah. Dan dia punya treatment dia sangatlah sakit masa tu. Dia bayangkan dia pakai yang benda yang besi tu. Lepas tu dia akan picit-picit pin dirawat yang nana tu kan. Sakit gila. Dia bayangkan nak masuk kelas muka dia bengkak, merah-merah. Seganlah kan orang tengok, betul tak? Lepas tu tak jadi juga, beratus juga. So dia beribu juga lah, berpuluh-ribu juga habis. Masuk pula ke Dr. Ko. Dr. Ko kan memang famous gila masa tu. Dan saya ingatkan Dr. Ko sangatlah okey. Dan saya fikir mestilah orang luar pun akan fikir okey. Dan masa tu kulit saya pun dan saya masuk ke satu lagi specialist. Dia bagi makan pil lah. Bagi makan pil tak okey juga. Masa tu saya macam, alah macam mana ni, tak okey juga. Dan akhirnya masa tu saya letak apa tu minyak-minyak kunyit, macam apa tau, yang benda-benda kunyit hidup tu saya letak. Memang pedih sangat-sangat masa tu. So saya jadi macam malu lah nak pergi kelas semua. Yelah, kita macam ni semua. Masa tu masing-masing dah, orang kata dah membesar. So bila muka macam tu, kita pun segan nak masuk kelas. Dan bila dah sangat-sangat akhir, masa tu mak cakap, ada kawan dia cakap, try lah pergi satu tempat ni. Satu tempat ni dia cakap, okey, bagus. Dan dia kata, dia hospital. Dan bila saya pergi dengan mak masa tu, dia check. Sekali dia punya bayaran dia, mahal weh. Mahal gila. Lepas tu mak kata, saya tengok mak macam mana, okey ke? Mak cakap tak apalah, sebab mak sendiri cakap mak tak sampai hati macam nak tengok muka saya turun masa tu kan. Dan lama-lama tu mak cakap tak apalah. Sebab betul, sekali kita jumpa kita bayar. Dia macam bukan satu package yang okey sebulan you kena bayar this amount, sebulan bayar this. Dia macam every time you jumpa doktor, you kena pay this amount. I think that time memang dia punya amount dia sangatlah besar. Dan masa tu saya macam, ya Allah, kesianlah sebab keluar banyak duit semata-mata untuk memulihkan muka saya yang sangat teruk dulu. Dan saya makan ubat dalam masa setahun. Dan Alhamdulillah, dan je lah macam sekarang ni. Sampai sekarang saya tak ada pergi mana-mana jumpa pakar ataupun mana-mana klinik atau mana-mana hospital. Saya maintain, bila saya dah setahun makan benda tu, makan pil tu, dalam tempoh setahun tu saya punya muka masa tu okey. Dia maksudnya dia kontrol kita punya hormon dan juga dia kontrol kita punya minyak kat muka. Dan juga masa tu saya punya bibir masa tu sangatlah kering. Dan dia akan bengkak. So benda tu doktor cakap you kena banyak minum air. Jadi saya pun follow doktor punya instruction. Dan lama kelamaan selepas tahun saya berhenti, saya cakap dengan mak kita stop lah sebab rasanya muka saya dah okey. Mak cakap okey lah kita stop sebab rasanya dah banyak sangat mak spend kan duit kat saya punya muka. Dan lama-lama tu sampailah sekarang. Last tak ingat lah berapa tahun bila jumpa doktor, tak ingat. Masa dah dekat 3 tahun kot rasanya. Tak silap lah 3 tahun kot. Jadi saya pun stop jumpa mana-mana doktor, saya stop. Saya pakai je, orang kata saya pakai je
pencuci muka yang biasa, sebab dia punya pencuci muka pun mahal dan tak ada jual di mana-mana drugstore. Dan saya pun belilah mana-mana apa-apa pencuci muka yang okey, sebab saya banyak refer adik saya. Kita pergi Watson ke Guardian, kita tengok dia punya ingredient dia yang mana yang okey semua. Dan alhamdulillah, I punya skin pun dah okey, tak ada tumbuh jerawat. Ada tu ada, mungkin masa kita nak PMS kan, masa tu adalah dalam 1-2 lah masa, tapi tak ada teruk. Dan bila dah orang kata nak, tapi saya sampai sekarang tak ada pun pakai apa-apa makeup, melainkan kalau ada orang kata event. Macam dulu kat UiTM saya ada event, orang kata saya ada competition so-call. Jadi masa tu saya pakailah makeup, dan makeup saya cepat-cepat bersihkan, sebab muka saya orang kata saya lah kata muka saya ni sebenarnya masih lagi, belum lagi orang kata fully recovery lah. So masih lagi berlubang-lubang muka saya ni. Jadi saya kurangkan dan saya tak guna pun makeup. Saya memang tak guna makeup, memang tak guna. Saya keluar pun memang daripada start saya habis belajar, start saya kerja, saya kalau keluar saya akan pakai moisturizer dan juga sunscreen sahaja. Tak ada pakai benda-benda yang orang kata tak ada pakai apa-apa makeup. Tak ada. Ada pun pakai lipstick lah. Sebelum dia PMS pun saya pakailah saya akan pakai maskara, nak bagi nampak, orang kata nak bagi nampak kita ni ceria di pagi hari masa dalam office macam tu. Dan sehinggalah sekarang, inilah jadi pada muka saya, walaupun tak flawless sangat, dan inilah jadi pada badan saya. Tapi berat saya, start saya workout dan start saya start saya jaga badan, dan sekarang benda tu maintain, tak ada naik, tak ada turun. Dan saya rasa benda ni saya suka untuk share lah dekat korang yang nak dan untuk korang, sebabnya tahun 2021 kan, New Year. Jadi apa kata korang cuba untuk tukar azam daripada mungkin saiz L ke M, macam tu. Saya tak S lah, saya M. Sebab dulu saya XL, saya XXL, dan sekarang saya M. Korang boleh cuba tips ni, dan kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh nak komen kat bawah tu ke. Dan korang juga boleh korang boleh follow saya punya IG. Nanti saya akan mention kat bawah saya punya IG apa, Ashkin Hirwan. Nanti saya akan mention saya punya IG. Dan dah habis ke cerita saya ni kan? Dah lah kot. So itulah saya punya cerita yang panjang pada malam ini sebelum saya tidur. Mungkin saya akan lebih cerita lagi benda lain lepas ni untuk saya punya next video. Dan saya doakan untuk korang-korang yang nak kurus tu, supaya korang tetap berdisiplin, tetap semangat untuk kurus. Sebab untuk korang juga, korang nak cantik kan, mestilah untuk diri korang lah. Untuk korang nak bagi korang nampak, kata badan tu nampak cantik, dan baju pun korang pakai pun nampak selesa, dan nampak orang kata, dan bila korang bergambar tu nampak tak ada yang slack kat situ, macam tu lah. Itu yang bagi saya lah. Dan pasal muka, kalau korang nak pasal muka ni, saya memang tak ada pakai apa-apa pun. Saya cuma pakai, sekarang ni saya pakai apa tu, saya pakai pencuci muka Eucerin yang warna putih tu. Eucerin tu, lepas tu moisturizer saya pakai moisturizer ada labu warna pink. Itu je saya pakai, tak ada pakai benda lain pun. Itulah saya keluar pakai moisturizer, itulah saya buat tidur. Itu je, tak ada apa-apa tambahan di muka saya. Inilah muka saya. Dan saya harap korang pun akan cuba untuk diet secara sihat, dan jangan push. Dan korang kenalah ada cheat day. Maksudnya korang cheat day lah 1 bulan sekali ke. Kalau yang baru lagi tu, mungkin korang boleh cheat day seminggu sekali, weekend kan. Korang boleh makan ais krim, apa-apa yang korang nak makan lah. Dan hopefully lepas ni saya akan buat video lagi banyak berkenaan dengan saya punya live. Dan apa-apa ataupun apa-apa pertanyaan yang korang tanya, korang boleh bertanya kat bawah.
Dan I think itu saja daripada saya. Sebagai potong yang besar kan, masih itu yang besar. Okay, so itu saja daripada saya. Dan selamat malam semua, dan tolong like saya punya video sebab saya baru first time buat video di YouTube, dan tolong subscribe saya punya YouTube. Okay, okay tak video ni? So kalau apa-apa korang ada tanya, korang boleh follow saya dekat Instagram dan tanya apa yang saya buat. Mungkin korang kadang-kadang malu ataupun korang macam tak ada motivation untuk korang lose weight. Jadinya kita boleh share apa yang kita nak share, dan korang pun boleh tanya apa korang nak tanya. Segitu je kot. Okay, jangan lupa like, subscribe dan komen.